Ini Arif, sebelum menjadi boyfriend Bemi Lana. Ini pula Gus, seorang budak yang menanggung hutang ibunya sehingga dikejar-kejar Along setiap hari. Kerana kesian melihat Gus, Arif pun membantunya. Sejak hari itu mereka menjadi lebih dekat. Setelah bertahun lamanya, inilah Arif dan ini juga Gus. Gus sekarang membantu Arif yang sedang disedak hutang oleh abangnya dan larikan diri untuk join organisasi Naga-Naga. Dalam organisasi Naga-Naga ini, Arif dan Gus bertugas sebagai seorang bodyguard. Dan inilah watak-watak lain yang penting yang akan muncul dalam movie ini, iaitu Malik. Lepas itu kita ada Kinchin. Dan kita ada Polis Sigma. Lepas itu kita ada Dato Zul. Dan kemudian kita ada Sheila. Panggil saja Rahmat. Ini pula Fadlan. Diceritakan, ex Rahmat iaitu Kumpau sedang merayunya untuk jangan mengawini si Gus. Tapi Gus datang dan mengancam akan memotong dia punya cincin kerana takut dia mengupah abang Arif iaitu Zaki untuk mengskodeng mereka ketika melakukan malam pertama. Di hari persiapan wedding pula, Dato Zul melantik Gus menjadi kepala naga, manakala Fadlan pula sebagai pengendali politik di organisasi. Melihat Gus yang sudah semakin tinggi jawatan, Sheila pun menjadi anxiety hinggalah di hari perkahwinan mereka. Terlihat di sini semua keadaan baik-baik saja sehinggalah di malam pertama ketika ingin melakukan one night standing, Gus mendapati Sheila sudah pun mampus, manakala Arif belum mendapat sebuah chat yang misteri. Kerana chat itu jugalah Arif diprasangka buruk sebagai pembunuh Rahmat. Sementara itu di rumah, Allah, Islam lagi rupanya. jujur, bagi saya, watak polis ini lebih mengancam berbanding watak-watak mafia yang ada di situ. Sambung cerita, ketika polis menemui kamera di dalam cermin Sheila, semua watak sibuk mencari pemilik video itu. Hinggalah Arif yang diikat didatangi manusia hitam dan menanyakan di mana video tersebut. Kerana tidak tahu apa-apa mengenainya, Arif pun membela diri sehingga berjaya melarikan diri. Sementara itu, Zaki ditipu Kumpau lalu disemburnya mata Zaki dan kemudian membawa lari barang bukti. Kemudian Arif pun datang dan menanyakan abangnya di mana barang bukti itu yang baru saja dibawa lari oleh Kumpau. Akhirnya, Malik pun tiba untuk menangkap Arif yang melarikan diri. Lalu, pertarungan antara mereka pun tidak dapat dielakkan lagi. Namun, sayangnya, Malik kalah dalam pertarungan ini. Setelah itu, Zaki dan Arif pun pergi mau menemui itu Kumpau. Namun, mengejutnya, si Kumpau telah pun dibunuh oleh lelaki hitam itu. Akhirnya, mereka pun bertumbuk lagi sekali. Dan, setelah kalah, dibukalah topeng lelaki hitam itu. Ternyata, itu adalah Kinchin. Kinchin yang malu dua kali kalah pun melarikan diri. Manakala Zaki yang melarikan diri tadi menemui Gus. Gus dengan kemarahan menghantuinya memukul Zaki. Hingga Arif pun datang menemui Gus dan perpukulan antara mereka tidak boleh dielakkan. Kerana Gus memiliki badan yang besar, Arif pun lunyai dibuatnya. Namun di saat-saat akhir, terlihatlah sebuah bukti yang didapat oleh Zaki. Dengan itu, terungkaplah bahawa sosok yang meracuni Rahmat adalah Kinchin dan Fadlan. Oh my god! Marahnya Gus hingga dia menjerit semarah-marahnya. Sementaranya itu di rumah, Dato Sul yang sudah dinasihati oleh Polis Sigma mengetahui bahawa pengkhianat itu adalah Fadlan dan memaki hamunya hingga ingin mengeksekusi Fadlan pada malam itu juga. Namun, rupa-rupanya Fadlan sudah pun merancang segalanya hingga Dato Sul pun diletupkan di dalam kereta dan disaksikan oleh Gus. Arif dan Zaki yang melihat itu menolong Gus dan melarikan diri. Setelah kejadian ini, Fadlan pun cuba meyakinkan naga-naga dan anak-anak buah lainnya bahawa Gus mengkhianati mereka. Sayangnya, naga-naga lain tidaknya percaya dengan cerita bullshit itu, lalu menolak pencalonannya Fadlan sebagai calon naga baharu. Fadlan yang semakin marah pun menjadi-jadi hingga sanggupnya diketuknya kepala Malik hingga mampus pun dia. Kerana sedar kemampuan mereka tidak setara Fadlan, Arif pun meminta bantuan Polis Sigma. Semasa dalam perjalanan, kereta Polis Sigma diserang oleh anak buah Fadlan dan menculik abangnya Zaki. Akhirnya, Arif pun sendiri bersiap sedia untuk menemui mereka dan menyelamatkan abangnya. Semasa menemui mereka, Arif pun terancam akan kalah. Namun di saat-saat akhir, Gus datang bersama Abang Syam untuk menyelamatkan mereka semua. Filem ini diakhiri dengan kalahnya Fadlan akibat serangan dua maut Bucky dan Captain America. Di akhir cerita, Gus pun bertaubat dan akan pergi ke Thailand untuk massage. Manakala Abang Syam menjadi seorang ketua kepala naga yang baharu. Dan Arif pula
dicolek oleh Polis Stigma untuk menjadi mata-mata Polis Stigma untuk filem terbaru mereka, Blood Brothers, Perang Naga.